Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. الحمد لله. syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk terus beribadat kepadanya. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita teruskan lagi penelitian kita akan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-100 159 hingga 162. InsyaAllah pada malam ini kita akan membaca pada muka surat 109 berkait dengan Al-Fawaid. Al-Fawaid, faedah. Jadi berkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Fawaid al-ula, al-faidatul ula ini berkait dengan ayat dibaca tadi, berkait dengan Bukit Safa dan Marwah. Kana ala Safa sanamun yuqalu lahu Isaf, wa ala al-Marwati sanamun yuqalu lahu Nailah. Adalah di Bukit Safa itu, pada zaman jahiliah itu, ada berhala situ. Ada seekor berhala. Ada satu berhala yuqalu lahu Isaf, dipanggil nama ni Isaf. Dia letak nama dia Isaf, Isafun. Dan wa 'alal marwati sanamun, dan Bukit Marwah pun ada berhala yuqalu lahu Nailah. Orang jahiliah panggil Nailah, bagi nama. Kena berhati-hati juga bagi nama kan. Salah-salah bagi nama untuk mengaji, ambil sebenarnya nama berhala padang. Nailah, Isaf, Isafun, Nailah. Tapi kadang-kadang nak sebutan nama kita ni sama tapi ejaan lain. Nailah ni dalam bahasa Arab ada makna tersendiri pula, iaitu orang yang berjaya. Nailah, nala yanalu nailah, berjaya. Nailah. Kalau ada orang nama Nailah tu, tapi harap-harap ni tak tunjuk buat dia mana. Nailah ni makna kalau ikut bahasa comel juga, orang yang mendapat. Ada orang yang berjaya, orang yang memperoleh sesuatu. Nailah.
nala yanalu nailun. Nailah. Jadi sejarahnya di situ, di Bukit Safa ni ada sanamun, ada berhala yuqala lahu Isafun, wa 'ala al-marwati sanamun yuqala lahu Nailah. Fakana al-musyrikuna, dan adalah pada masa itu orang-orang musyrik, idza tawafu, bila mereka ini tawaf, tamassahu bihima, mereka ni sentuh bahala tu. Tamassahu, sentuh untuk ambil berkat. Itu sejarah dia. Jadi kesannya apa? Bila Islam lagi, orang-orang Islam ni, orang-orang yang masuk Islam ni tengok, sejarah dia gitu dulu. Orang musyrik, bila dia melakukan syair atau tawaf ni, dia pergi tamassahu bihima, disentuh tu usah-usah. Tamassahu disentuh lah, atau mengusap-usap. Tujuan dia untuk ambil berkat, tak berkat, untuk faedah. Maknanya seolah-olah berhala ni boleh memberi manfaat kepada dia. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Safa dan Marwah ini sebahagian daripada ibadat itu, umrah atau haji, orang Islam ni rasa ragu-ragu. Dah ingat sejarah itu dulu. Fa khashiyal muslimun, maka orang Islam rasa takut. Fa khashiyal muslimun, dia rasa takut, rasa berhati-hati. Mana ni? Takut apa? Ayyatashabbahu, takut menyerupai bi ahli jahiliyah, takut sama dengan ahli jahiliyah, takut menyerupai, takut meniru amalan ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Walizalika taharraj, tak sedar hati. Jadi tak sedar hati, ada sakok dalam hati mereka itu nak melakukan ibadat ini. Taharraju min at-tawafi li hadha sabab. Jadi dia rasa tak sedar hati, taharraju, rasa bersalah, takut minat tawaf, daripada mengerjakan tawaf tu. Lihada as-sabab, disebabkan benda tu lah, sejarah tu. Sebab sejarah orang musyrik, dia lakukan tawaf syair tu, lepas naik bukit dia pun musab sanam itu, berhala itu, dan kemudian tujuan berkah, ambil berkah. Jadi disebabkan ini, fanazalat al-ayatu, maka turunlah ayat yang baca tadi tu. Faman hajjal baita aw i'tamara, siapa yang mengerjakan haji ataupun i'tamara, ataupun mengerjakan umrah, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa baginya ayyam tawafa bihima, untuk tawaf di antara kedua-duanya. Maka turunlah ayat itu untuk memberi tahu kepada orang mukmin, orang Islam, janganlah rasa sakok. Kerana apa? Tubayyina annahuma min sya'airillah. Menerangkan ayat ini, menerangkan bahawa Bukit Safa dan Marwah itu adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tanda ibadat dalam agama Islam ini. Wa annahu la haraja alaihim, bahawasanya tidak ada rasa takut ataupun dosa ke atas mereka itu, fisai, pada melakukan syair itu. Jadi jangan takut lah. Ini sejarah dia.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi keyakinan, teguran kepada orang mukmin supaya jangan rasa takut, jangan rasa berdosa, jangan rasa bersalah. La haraja alaihim fi sa'i bainahuma, untuk melakukan syair di antara kedua-duanya. Fal muslimuna yas'auna lillah, kerana orang muslim ni dia melakukan syair kerana Allah, la lil asnam, dan bukannya kerana berhala-berhala tersebut. Orang jahiliah dia itu kerana berhala, dan kita orang mukmin, orang muslim melakukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok di sini pengajarannya, orang Islam ni berhati-hati. Kalau dia berhati, takut baik. Begitu juga lah orang Islam pada zaman sini, kena begitu juga. Tak boleh kadang-kadang tak tahu sejarah. Benda masalah kita tak tahu sejarah, dan banyak fakta-fakta yang disembunyikan daripada orang Islam semasa. Banyak benda dah. Waktu baru sikit lah ni, orang selfie dia ambil gambar tu, dia tunjuk tanda ke? Ada lah ni, ada dia tanda-tanda tu lah. Dan ada lah orang yang beri teguran ni, duduk kaji tanda tu, mari daripada pokok tu, pokok Yahudi dan sebagainya. Tak tahu sejarah, lambat-lambat begitu je. Orang kita banyak dah tahu. Bila ni barulah nak kaji, oh tu lambang tu asalnya modified, oh buat begini, padahal lebih kurang je. Lambang mata satu lah, lambang orang macam-macam lah, ada sejarah dia. Dan ni orang ambil gambar macam-macam lah, gaya buat dia ni kan, tangan-tangan ni buat dia, dia buat ni. Kita dah mana, bukan setakat budak-budak lah, budak-budak dalam kelas sekolah tu macam-macam lambang, cara-cara dia buat ke apa kan. Budak sekolah satu hal dah. Wallahu a'lam, tuan-tuan sekalian. Pekerja-pekerja orang tua-tua pun buat lambang juga. Lambang buat dia, tak mesti kita nak tu, kita ada gambar kita biasa ya. Dan lepas ambil gambar formal tu, dia kata ambil gambar tu freestyle. Freestyle tu macam-macam orang buat. Tapi kita ni jenis kaku begini, dia buat benda lah, betul je lah orang tengok. Tapi nak kabur je ya. Setengah-setengah orang tu macam-macam dia buat lambang. Moga-moga tak ada berkait lah dengan benda-benda kita dah tahu sejarah tu. Yahudi dan sebagainya macam-macam dia lambang dia. Lambang dia ada makna, bagi kepada agama dia, bagi kepada tokoh-tokoh dia. Tu masalah dia, kita tak tahu. Jadi kita juga kena berhati-hati lah. Lambang kita lambang mudah je lah kan? Kita tak ada kait dengan dia orang tu lah. Kita macam pesen rambut tu juga tak? Pesen rambut budak-budak ni, ambil mana pun tak, kena tahu juga sejarah tu. Skinhead lah, macam-macam lah. Allah Ta'ala. Walaupun dia bukan bab ibadat dah, bab kehidupan tu, dia juga makna-makna tertentu. Kita tak tahu falsafah dia, tak tahu dari mana fakta tu muncul, tak tahu macam mana lambang-lambang itu berevolusi dari mana. Kita tak tahu. Banyaklah benda yang kita dah tahu ni, telah pun dimanipulate lah fakta-fakta ni tuan-tuan sekalian. Banyaklah sebenarnya fakta ni, tak sampai kita. Orang Israel apa tu nak dapatkan tanah Palestin. Dia kata tanah dulu masa dia mari tu tak ada orang. Dedak dia sejarah dia buat sejarah dia tak ada orang. Kosong. Macam kita tau, macam kita tau, ada sejarah kita dua kita tau. Perancis Light mari, dia kata Pulau Pinang kosong lah kita, tak ada kan. Lepas tu dia perkenalkan undang-undang dia, mahkamah dia. Padahal orang ramai dah menganut Islam dan sebagainya.
ada adat tempatan kita, tapi dia tulis jaga. Dia kata ada orang mari kosong. Boleh dia. Taktik lebih kurang sama. Taktik lebih kurang sama. Israel juga, Zionis juga mendakwa Palestin tu kosong. Pada Palestin tu di bawah kerajaan Osmaniyah ada kemajuan dia, ya, ada kemajuan dia dan sebagainya. Tapi ikut catatan asal tu 87% orang Islam. Itu pada tahun mungkin 105 lebih. 15 lebih. 15, 17. Lebih kurang 87% orang Islam. Kristian 10%. Kalau kita baca sejarah ada sikit. Orang Yahudi ni 3% je. Awal tu. Mari 1948, 1967 tu. Pada masa itulah 1948 mari hidup British menjanjikan tanah itu kepada Zionis, pada Israel. Dia kata hak dia, rasa dulu hak dia. Dia tu dah nak balik kampung dia kata. Balik mana dah hak dia tu. Fakta inilah kadang-kadang disembunyikan daripada kita. Maka kita ni tak tahu, kita tak mengaji mana, tak baca mana, ya. Ni yang dia boleh, mana boleh. Jadi di antara itulah, di antara faedahnya di sini ialah supaya kita ni tidak tahu sejarah, supaya kita tidak menyerupai golongan-golongan musyrik. Juga berhati-hatilah. Asaliyah, faedah yang kedua, asyukru. Syukur-syukur ni maknanya ialah muqabalatun ni'mah wal ihsani bis-sana'i wal 'irfan. Syukur, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ialah muqabalah nikmat, pembalasan nikmat, wal ihsan, kebaikan. Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat kita, Allah Subhanahu wa taala bagi kurniaan yang banyak kepada kita, fadilat yang banyak kepada kita, ihsan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Balas dengan bisana'i, dengan pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal irfan, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mengiktiraf bahawa nikmat itu, ihsan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada kita puji Allah Subhanahu wa taala dan kita mengiktiraf itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ni bagi dari Allah Subhanahu wa taala belaka ni. Ya Allah beri pada kita banyak, tidak terhitung. Kena sedar itu, kena sedar semua, bersyukur. Asyukru ma'nahu muqabalatun ni'mati wal ihsani bis sana'i wal 'irfan. Kalau kita tengok ayat Quran, dikata fa innallaha syakirun alim. Itulah dia bagi faham kat sini lah. Fa innallaha syakirun alim. Maka sesungguhnya Allah itu syakir, maha syakir, maha berterima kasih. Terjemahlah dalam makna tadi, iaitu macam mana Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat kepada kita, yang memberi kurniaan kepada kita, bersifat dengan syakir, berterima kasih. Macam mana tu? Jadi pengarang ni kata wa hadzal makna muhalun 'ala Allah. Jadi sifat Allah syakir itu dalam konteks makna bahasa, iaitu balas nikmat
balas kebaikan dengan puji dan juga memberi pengiktirafan. Jadi macam mana Allah tu syakir, dia kata. Macam mana Allah berterima kasih, Allah memuji. Dia kata, sedangkan id laisa li ahadin indahu yadun wa ni'matun hatta yashkuru 'alaiha. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak berhutang dengan siapa-siapa pun dari segi nikmat, dari segi ihsan, hatta yashkuru, sehingga Allah terpaksa bersyukur atas benda tu. Ya. Sebab dia kata fa innallaha syakirun alim. Maka sesungguhnya Allah itu syakir. Allah nak terima kasih kepada siapa? Ya. Sedangkan Allah ni semua nikmat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ni tak berhutang dengan siapa-siapa. Dari sudut nikmat, dari sudut ihsan, semuanya daripada dia. Jadi pengarang kata, jadi makna hak tadi tu, syukur itu adalah muqalabatun ni'mati wal ihsan bis-sana'i wal irfan. Itu dari sudut bahasa makna dia begitu. Tapi yang jadi bila Allah itu syakir, Allah berterima kasih, ya, nak berterima kasih kepada siapa? Allah itu syakir, itu dari sudut bahasa. Jadi menyebabkan ini, walihada, dan kerana ini, hamalahul ulama'u ala thawabi wal jaza'. Jadi maksud terima kasih itu ialah ulama-ulama pun hamalahul ulama, membawa makna itu kepada pemberian pahala dan pemberian balasan. Maknanya bahagian beri pahala, beri balasan ni Allah ni amat syakir. Artinya buat sikit pun Allah bagi. Kecil mana pun Allah akan cari juga, Allah akan balas juga. Duduk jauh mana pun Allah akan balas juga. Kita dah biasa baca ayat. Kalau duduk dalam batu pun akan dibalas juga. Balas pun sebesar sawi akan dibalas juga. Tu mana Allah ni syakir. Allah balas ganda-ganda lagi. Itu makna Allah syakir. Jadi para ulama dalam konteks itu, syakir dalam konteks itu, ai annahu ta'ala yusibuhu, akan memberi balasan. Itu makna syakir. Bukan Allah berterima kasih buat hutang orang, bukan Allah berterima kasih sebab ada orang lain beri nikmat. Tak ada. Syakir itu maknanya Allah ini Maha memberi balas, Maha pemurah. Allah tidak mensia-siakan balasan orang yang melakukan amalan baik. Makna begitu. Makna Allah ni amat baik. Ai annahu ta'ala yusibuh, iaitu bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran kepadanya. Itu. Wala yudhi'u ajral 'amilin, dan Allah tidak mensia-siakan balasan bagi orang yang beramal. Akan dapati kecil mana pun, tercakap belaka, kecil besar mustaqab, tercatat belaka. Syakir, Allah itu Maha syakir, sangat menghargai lah nak terjemah pun. Ini sebahagian ulama kata begitulah. Cuma pengarang kitab ni almarhum Syekh Ali As-Sabuni, dia beri pendapat dia. Itu kalau ikut sebahagian ulama, itu makna syakir pada begitu. Dan adalah hujah dia, hujah macam saya kata tadi lah.
Allah akan memberi balasan atas kebaikan yang kita buat, dan Allah Subhanahu Wa Taala gandakan lagi dengan ayat-ayat Quran lain. Tapi pengarang ni sebut aqulu, saya berpendapat, dia berpendapat, wasahihu, dan makna yang sahih, yang betul bagi pengarang ialah ma'alaihi salafu, ma'alaihi salafu, apa yang di atasnya para salaf. Salaf pegang mana? Salaf ni 300 pertama Hijri, 100, 200, 300. Itu golongan salaf, dia bagi secara ringkas lah. Jadi pada salaf ini, kaedah dia kata ma'alaihi salafu min ithbati sifat, dia isbat sifat tu. Syakir, syakirlah, dia isbat. Syakir, syakir Allah Subhanahu Wa Taala, dia isbat. Kama waradat, sebagaimana disebut. Allah, fa inna Allah syakirun alim. Jadi syakir Allah itu syakirlah. Fa huwa syukrun yaliku bi jalalihi wa kamalihi. Maka syakir itu syukurlah apa yang layak bagi Allah, bi jalalihi, dengan kemuliaannya dan dengan kesempurnaannya. Masalah dia banyak perlu kali tak ada mana. Pada syakir itu asyukrulah, yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala atas keagungannya dan kesempurnaannya. Itu salah pegang kita, dan kita tidak mahu pergi jauh dalam perbahasan ini. Sebagian ulama kata itu, sebagian lain kata itu. Sebagian ulama dia takwilkan atas mana Allah syakir dan sudut memberi balasan. Baik dia Allah Subhanahu Wa Taala, derma pada ni ganda. Kecil pun Allah akan kira nilai belaka. Itu dalam konteks tu. Tapi golongan salaf dia kata apa yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala kita sebut, apa yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala atas keagungan dan kesempurnaannya. Jadi pengarang ni bawa belaka. Dia bawa belaka. Dua pandangan tu, cuma bagi dia kata kau yang betul, kau tepat, dia kata apa yang di atasnya salaf pegang. Golongan salaf pegang, iaitu mensabitkan sifat syakir bagi Allah Subhanahu Wa Taala kama waradat, sebagaimana Quran sebut. Gitu je. Macam mana? Apa yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala atas keagungan dan kesempurnaannya. Gitu. Kita faham itu. Cukup lah tu. Alhamdulillah lah tu. Jadi orang tanya dah Allah bersyukur. Syukur tu Allah hutang siapa? Waktu Allah nak bersyukur kan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Waktu Allah syakir. Kami tahulah ni, itu pendapat ni. Allah syakir dan konteks memberi balasan, ganjaran baik. Allah minta sangat baik. Ar-Rahmanir Rahim. Allah gandakan apa yang Allah hendak. Dan Quran pun banyak sebut bahagian dia gandakan ni. Allah boleh gandakan, memberi sedekah macam mana, dan Allah gandakan. Itu jadi dalam konteks itulah. Di antara ni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalau kita tengoklah dalam surah An-Nisa ni ayat 40, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi mithqala dzarrah, seberat zarah pun Allah tidak menzalimi. Wa in taku hasanatan, sekiranya baik, sebesar zarah tu baik, yudha'ifha, maka Allah akan gandakan. Itulah konteks ni lah. Jadi Allah syakir ni, baik hasanah tu, yudha'ifha, Allah akan gandakan hasanah itu, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan beri di sisinya ajran 'azima, balasan yang besar. Walaupun misqal dzarrah, yudha'ifha, Allah akan gandakan, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan itu bahasa kecil. Ini konteks utama tadi. Pada Allah kecil, jangan tanya begitu. Allah Maha Syakir. Gitu.
Allah Maha Syakir. Kalau dalam konteks manusia ni, kita berterima kasih. Kalau kita beri, kita buat terima kasih, kan? Kadang-kadang kita balas kalau dia buat baik tu, dan dia bagi hadiah kita, kita pun terima kasih. Pada lain keadaan, kita pula beri dia nak balas kalau dia beri ni, itu dah konteks manusia dah. Lepas tu berterima kasih, terima kasih. Lepas tu kita pula beri pula ke dia lain kali. Dah biasa berlaku gitu. Hari ni orang belajar kita kedai, betul tak? Kita bukan buat terima kasih belajar kau hari ni. Lain kali tu kita ingat dia beri kita dulu, dia buat baik kita tu, kita pun belanja tu dia pula lain kali. Itu belanja tu, belanja dia pula tu dalam konteks menghargai dia, betul tak? Sebab dia pernah buat baik kepada kita, ya. Itu baru konteks manusia, ya, konteks manusia. Allah Subhanahu Wa Taala kata ni, misqala zarrah ni Allah akan gandakan lagi. Sebab Allah ni Syakir, Maha berterima kasih, Maha nak kabur itulah dalam konteks memberi pahala. Dalam konteks memberi pahala. Nak terjemah pun tak sedap juga. Allah berterima kasih tak sedap juga, walaupun dari sudut bahasa makna gitu. Dari sudut bahasa makna muqabalatun ni'mah wal ihsani bis-sana'i wal irfani, iaitu balas nikmat dan kebaikan dengan pujian dan iktiraf, pengiktirafan. Itu dari sudut bahasa. Syakir di sini ada dua lah. Maknanya sebagai ulama kata, iaitu ditakwil dalam syakir itu dalam konteks memberi balasan, pahala. Allah Subhanahu Wa Taala gandakan pahala, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik walaupun kecil, zarah. Tuan-tuan sekalian, ulama salaf pula dia kata syakir berdasarkan kepada apa yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala atas keagungan dan kesempurnaan sifatnya. Itu mudah, gitu mudah. Kemudiannya itu abilah ayat tafsir ayat 158 hingga 162, dan insya-Allah kita akan masuk pada ayat-ayat ke-163 yang bermula dengan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzala Allahu minas samaa'i min ma' fa ahya bihil arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardh la ayatin liqaumin ya'qilun. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau tara alladhina zalamu idh yarawna al'adhab anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'iqab. Sadaqallahul 'azim. Dan insya-Allah kita akan baca tafsir ayat yang sudah dibaca tadi pada minggu yang akan datang insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.